Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sampai balik tafsir Azhar jilid ke-8, kita bincang tafsir surah Sabah ayat ke-14. Surah Sabah ayat ke-14. Maka tak kala telah kami tetapkan atas dirinya al-maut. Allah tetapkan atas dirinya al-maut, kematian. Artinya setelah datang ajal beliau, Nabi Sulaiman AS, bercerailah nyawanya dengan badannya, mati juga lah Nabi Sulaiman. Tidaklah ada bagi mereka tanda-tanda kematiannya. Jadi jin tak kabar-kabar dah. Tak ada tanda kematian, nampak bercelek, berhidup. Tidaklah seorang jua pun daripada jin yang bekerja keras membangunkan rumah ibadat, gedung-gedung dan lain-lain lagi. Yang itu yang tahu bahawa beliau telah meninggal dunia. Kerana tanda-tanda bahawa beliau telah meninggal dunia tidak kelihatan. Jin ni tak tahu benda gaib ni ceritanya. Beliau ketika itu sedang menjaga jin-jin itu sedang bekerja keras siang dan malam. Beliau memanduri, jadi tok mandur, kata-kata jadi tukar suruh lah. Namun kerana hebat dan besar panggilan Nabi Sulaiman, itu tidak seorang jua pun daripada jin yang menengadah nak tengok melihat wajah beliau dengan betul-betul ada. Selama beliau masih hidup dan sihat, beliau memperhatikan sendiri mereka bekerja. Kalau ada keperluan yang lain, beliau tinggalkan mereka. Namun mereka terus bekerja, tak berhenti-henti lah, jin bekerja dah. Kerana tidak menyangka bahawa Nabi Sulaiman sedang tidak berada di tempat itu. Demikianlah mereka selalu bekerja dengan tidak menoleh-noleh kerana takut akan kebesaran Nabi Sulaiman. Jin pun takut ke Nabi Sulaiman dah. Kerana itu tidaklah mereka ketahui bahawa Nabi Sulaiman telah meninggal dunia dah, sedang menghadapi mereka bekerja dah. Masa nak tunggu dia buat kerja tu, mati dah Nabi Sulaiman dah. Kerana tanda-tanda kematian tidak mereka lihat atau tidak mereka perhatikan, kecuali setelah rakyat bumi memakai tongkatnya dah. Lama lah dah. Siapa aku tongkat Nabi Sulaiman tu hacun makan anak-anak, jatuh Nabi Sulaiman dah. Itu sebangsa semua anak-anak yang disebut juga merayap yang suka memakan kayu lah. Rupanya Nabi Sulaiman meninggal dunia sedang beliau bertelekan. Bertelekan pada tongkatnya lah, sehingga tak jatuh lah. Maka tetaplah beliau tertegak ditahan oleh tongkat itu walaupun beliau telah mati. Lama-lama rakyat itu pun menjalari tongkatnya dan memakannya dari dalam, sehingga tidak dapat bertahan lagi dan hancurlah tongkat tersebut. Setelah dia tersungkur, Nabi Sulaiman tersungkur, jatuh jelaslah kepada jin bawa kabar jin. Jin tak tahu benda gaib, cerita sini. Yang kalau mereka mengetahui akan yang gaib, tidaklah mereka akan begitu lama dalam azab yang hina-dina dah. Hujung ayat 14, jadi hina, jadi hamba. Hamba kepada orang mati, orang tak tengok. Nabi Sulaiman dah. Jadi jin ni tak payah kita taksub sangat, kagum sangat sehingga takut pada jin dah. Jin ke hatu ke gapo panggil dah, orang Melayu panggil semua tu lemah, tak tahu benda gaib. Artinya ialah kalau jin-jin itu benar tahu akan yang gaib, perkara yang tak nampak gaib ni, sudah patutlah mereka tahu bahawa Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Lama sebelum tongkat beliau patah dimakan rakyat, dimakan anak-anak tu dah. Ini pun menunjukkan bahawa di hadapan manusia yang tinggi, martabat imannya jin-jin itu akan kucur ketakutan dah. Kalau iman kita kuat, jin akan takut kita dah. Kerana tidak tertantang oleh cahaya iman yang bersinar-sinar dari peribadi yang besar dan dekat kepada Tuhan itu. Kalau kita dekat dengan Tuhan, jin pun akan kecuk perut takut dengan kita. Tidaklah jelaskan dalam Al-Quran berapa lama mayat Nabi Sulaiman tegak terdiri di atas tongkat. Untuk nama mana tak sebut dalam Al-Quran dah. Tak pentinglah cerita tu. Ada yang mengatakan 1 tahun. Tapi keterangan ini tidak ada hadis Rasulullah yang menguatkannya. Cerita Israiliyat dah. Dan mayat yang berdiri itu tidaklah merosak sampai tersungkur sebab tongkatnya telah remuk, hancur. Barangkali tidak rosaknya tubuh Nabi Sulaiman sekian lama ditahan tongkatnya tidak membusuk dan tidak mengalir darah. Dan malah yang hanyir lah, ialah sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Jadi Nabi ni tidak acur, tak makan kolak lagi apa dah, tak acur tubuhnya. Inna Allah harrama 'alal ardi an ta'kula lahmal anbiya, rawahu Abu Daud. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi memakan daging nabi-nabi. Riwayat Abu Daud dan lain-lain. Di zaman pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ada bertemu di negeri Iraq satu tubuh manusia yang tergali dari suatu kuburan. Padahal kuburan itu sudah sangatlah tua dah. Penduduk mengatakan bahawa kuburan itu ialah kuburan Nabi Daniel, Nabi Bani Israel. Yang tersebut namanya dalam kitab-kitab perjanjian lama. Old Testament lah. Taurat lah.
Maka keraslah persangkaan mereka orang banyak bahawa tubuh itu adalah tubuh Nabi Daniel tersebut, yang telah beratus-ratus tahun meninggal dunia, lalu dipuja-puja orang laksana berhala. Tubuh Nabi itu jadi macam berhala. Maka diperintahkanlah oleh Sayyidina Umar Al-Khattab menggali berapa buah kuburan. Beliau suruh kuburkan tubuh tersebut di salah satu kuburan yang telah digali tersebut pada waktu tengah malam, lalu timbun semuanya sehingga kesannya tidak ada lagi dan tidak ada seorang pun yang tahu di kuburan yang mana satukah tubuh itu telah dimakamkan. Jadi bukan jamai setengah habis ke apa ni, cari kubur dah. Hak tak jelas pun, yang kata jelas kubur Nabi Hud pun jelas situlah Hadramaut lah dah. Sedangkan Umar Khattab nak suruh tak jelas, suruh tak tahu dah. Masyarakat ni tak boleh tahu kubur Nabi dah. Kecuali Nabi Muhammad lah, tak paksa dah. Kubur lain tak boleh tahu dah. Tapi dari kubur Nabi dunia dulu orang ambil berkat lah, buat puja ke apa, sehingga orang ni kalau nak ujian, orang waktu tubuh mayat Nabi buat permainan dah. So terus hujan ambil berkat kubur jasad tubuh Nabi ke apa lah. Dan sekali jadi syirik. Jadi untuk elok tu, sahabat-sahabat ni sebenarnya bukan tak jumpa kubur dah, tapi dengan sebab sahabat jumpa kubur para Nabi, mereka telah menghilang kesan-kesan. Tak jumpa sahabat. Tak jumpa sahabat. Dia suruh supaya masyarakat ni tak ada seorang sahabat apa tahu dah. Itulah kerja sahabat. Bukanlah ni kubur tak wali lah India, kubur tak wali di mana-mana cari kubur tak wali untuk minta berkat, minta hajat. Tu syirik lah. Sahabat tahu kubur ni kaitan syirik. Okay, di Museum Tok Kapu lah di Istanbul disimpan beberapa barang bersejarah sebagai tongkat Nabi SAW lah. Dia kata lah Tok Kapu di Istanbul dia. Burdah beliau lah, pedang senang Ali dan lain sebagainya. Satu di antara barang bersejarah ialah lengan manusia yang telah dibalut dengan emas dan perak. Ada lengan manusia pula. Lalu diberi keterangan bahawa lengan itu ialah lengan Nabi Yahya pula kata dah. Yang sebagaimana kita kaum muslimin tahu, beliau mati dibunuh oleh Raja Herodotus atas permintaan anak tirinya Salome. Kerana Nabi Yahya sangat mencela perhubungan yang tidak sah di antara raja itu dengan anak tirinya tersebut. Leher Nabi Yahya dipotong dan kepalanya dihidangkan dalam talam emas ke hadapan raja, sedangkan dia bersenegara dengan anak tirinya tersebut. Dia gomong anak tiri dia lah. Cerita ni Raja Herodotus ni. Jadi dia Nabi Yahya ni lawan kena bunuh. Benar atau tidaknya lengan itu adalah lengan Nabi Yahya, tidak kita tahu benarnya. Poin tu penting dah. Tak tahu betul kau cerita karut dah. Kalau itu benar, jelaslah sudah 1000 tahun lengan itu tidak dimakan tanah. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW tersebut. Itu Allah A'lam lah. Tapi benda ni tahulah. Benda boleh buat dah. Pebuh gapa nampak kerah gapa tangan Nabi lah. Rambut Nabi lah gapa kena tipu habis lah. Sabda Nabi bahawa tanah diharamkan Allah memakan daging Nabi itu ialah seketika beliau memberikan peringatan tentang dirinya sendiri. Supaya kuburan Nabi ni janganlah diambil menjadi masjid. Nabi tak boleh kubur Nabi jadi masjid. Sehingga setelah masjid beliau di Madinah diperluaskan dah. Dan diperlebarkan lagi sampai berpuluh-puluh kali dari masjid yang asli itu, berpuluh kali ganda lebih besar. Orang takut memindahkan ke tempat lain kerana takut akan kelihatan tubuh beliau yang amat sangat dihormati, tapi bukan untuk dipuja dah. Di zaman perang salib, berapa spion kaum Kristian dari Palestin telah dikirim ke Madinah menyamar hendak mencuri batang tubuh beliau, dan memang pernah orang melihat ketika terjadi satu kerosakan pada kubur Nabi, terbuka paha beliau dah. Ada kata nampak paha Nabi nampaknya. Adapun usaha kaum Kristian yang sangat jahat itu dapat diketahui, dan spion-spion itu dapat ditangkap dan dibunuh setelah terlebih dahulu dia memberikan pengakuan tentang maksudnya dan siapa yang mengutuskannya dia. Maka tidaklah mustahil jika demikian keadaan tubuh Nabi-Nabi. Sedangkan dengan ubat-ubat semacam balsam orang Mesir dan orang India ni, ubat apa kata untuk pengawet dah, dapat membuat tahan tubuh manusia beribu-ribu tahun. Apatah lagi cinta kasih Allah kepada makhluk-makhluk yang dia pilih jadi utusan Allah SWT. Dia tak pilih lah Nabi ke para syahadat, tubuh tidak acur dah. Kita guna ubat, guna kaedah apa ni, pengawet dia tahan lama beribu-ribu tahun dah. Jasad-jasad dulu, begitulah Nabi lebih lagi hebat lah. Kerana Allah jaga sehingga tidak dimakan bumi ni. Yang ke-15, ayat ke-15 surah Sahabat ni. Sesungguhnya adalah bagi negeri Sahabat itu pada tempat kediaman mereka suatu pertanda, yakni 2 buah kebun sebelah kanan dan sebelah kiri negeri Sahabat lah.
Makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya, negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun. Laqad kana sab'in fi maskanihim ayah jannatan 'an yaminin wa shimal kulu min rizqillahi washkuru lah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur. Ni ke negeri Yamin lah kira. Maka mereka pun berpaling, lalu kami datangkanlah pada mereka banjir yang menyapu segala-galanya. Dan kami gantikan kedua kebun mereka itu dengan hasil buah yang pahit dan semacam pohon cemara dan sedikit pohon bidara. Negatif lah. Negeri Sabak dia. Fa'aradu farsalna 'alaihim saylal 'armi wa badalnahum bi jannatihim jannatin zawatay ukulin khamtin wa aslin wa syai'in min sidrin qalil. Ayat ke-17 dah. Demikianlah kami balasi atas mereka dari sebab apa yang mereka kafirkan itu. Dan adakah kami akan membalasi kalau bukan untuk orang yang kafir? Zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illal kafur. Ayat ke-12 dah. Dan telah kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang nyata, dan kami tetapkan jarak perjalanan antara negeri-negeri itu. Berjalanlah kamu padanya bermalam-malam atau bersiang-siang dalam keadaan aman. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ. Ayat ke-19. Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, perjauhlah di antara jarak perjalanan kami, dan mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Dan telah kami jadikan mereka buah mulut, dan telah kami hancurkan mereka sehancur-hancurnya. Sesungguhnya pada demikian itu terdapat tanda-tanda bagi tiap-tiap orang yang bersabar dan bersyukur. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Ayat ke-20. Dan sungguhnya telah tepatlah bagi iblis persangkaannya atas mereka, maka mereka telah mengikutinya kecuali sebahagian daripada orang beriman. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Ayat ke-21. Dan tidaklah ada kekuasaannya atas mereka, malaikat sekadar akan kami buktikan siapakah yang beriman dengan hari akhirat daripada orang yang dalam keadaan ragu-ragu. Dan Tuhan kau atas segala sesuatu adalah Maha Pemelihara. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Cerita negeri Sabak pula. Sabak adalah nama sebuah negeri di Yaman, di selatan tanah Arab. Pernah ditanya ke orang kepada Rasulullah, apakah Sabak itu nama negeri atau nama lelaki atau nama perempuan? Rasulullah menjawab bahawa Sabak pada awalnya ialah nama lelaki, dan dia mempunyai anak 10 orang. Dia tinggal di Yaman 6 orang, dan dia tinggal di Syam 4 orang. Syria dah. Dia tinggal di Yaman ialah Mujhaz, Kindah, Azad, Asy'ari, Anmar dan Himyar. Dia tinggal di Syam ialah Dukham, Jazam, Ghassan dan Amilah. Disebutkan pula bahawa nama Sabak itu sebagai nenek moyang dari bangsa Arab Selatan atau Arab Al-Aribah, yang disebut juga Arab keturunan Qahtan. Tempat asal kediaman nenek mereka yang bernama Sabak itu telah jadikan nama negeri. Kemudian menjadi nama kerajaan juga. Disebutkan juga bahawa Raja-Raja Tubak, yang kata jamaknya Tababi'ah, adalah Raja-Raja Sabak itu juga, termasuk Ratu Balqis, yang tersebut dalam surah An-Naml, surah semut yang tunduk takluk kepada Nabi Sulaiman, adalah salah satu dari negeri-negeri Sabak itu juga. Dalam ayat-ayat di tengah kita tafsirkan itu, diterangkanlah bagaimana suburnya negeri mereka di zaman dahulu. Sesungguhnya Allah bagi negeri Sabak itu pada tempat kediaman mereka suatu pertanda. Pangkat ayat 15. Iaitu bahawa negeri Sabak tu bersama dengan tempat kediaman mereka, tanah leluhur keturunan mereka yang permai itu, yang amat damai itu, dapatlah dijadikan petanda dari maha kekuasaan Allah, maha hebatnya Allah, maha berkuasanya Allah, dan perihal peraturan Allah, sunatullah, yang tidak dapat diubah oleh tangan manusia. Dalam alam ini, 2 buah kebun sebelah kanan dan sebelah kiri, iaitu
bahawa kota tempat mereka berdiam itu terletak pada sebuah lembah yang subur permai yang diapit oleh dua buah gunung di kiri kanannya. Oleh nenek moyang dan raja-raja terdahulu dapat dibuat suatu bendungan atau waduk besar, bekas besar lah dah, untuk menampung air lah. Macam kolam besar lah, macam empang lah. Untuk menampung air hujan jangan mengalir percuma saja menuju lautan dengan tidak dapat diambil faedahnya, macam empang dah. Bila mana musim hujan telah datang, air hujan itu dapat mereka tampung sebaik-baiknya dan dapat juga untuk persediaan hidup. Baik untuk makanan dan minuman ataupun untuk mengaliri kebun-kebun mereka, sehingga sangguplah mereka membuat kebun-kebun yang luas di lereng-lereng gunung tersebut. Rupanya tanahnya sangat subur dan mengeluarkan hasil buah-buahan dan makanan yang lazat. Dengan sistem pengairan yang baik dia, empang ke apa lah. Itulah yang disyaratkan empang dulu, bukan untuk elektrik lah, ada untuk ni lah, untuk pertanian. Itulah diasyaratkan dalam ayat, iaitu ada kebun-kebun di sebelah kanan kota dan ada kebun-kebun di sebelah kiri kota, sehingga mereka tidak pernah kekurangan makanan. Malahan berlebihan sehingga Qatadah meriwayatkan bahawa jika seorang perempuan masuk ke tengah kebun itu membawa keranjang dan menjunjung di atas kepala, raga lah dah, maka buah-buahan yang telah masak dan ranum jatuh sendiri ke dalam keranjang itu dengan tidak usah dipetiknya lagi. Sehingga setelah ia keluar kelaknya, keranjang itu telah penuh dengan buah-buahan. Itu cerita dia. Makanlah olehmu dari rezeki Tuhanmu dan bersyukurlah kepada Allah kepadanya. Rezeki diberikan oleh Tuhan bersebab dari kesuburan tanah, kelebatan buah dan manis rasanya dan jamiah hidup. Semuanya itu hendaklah disyukuri. Kita kena bersyukur kalau boleh makan buah nikmat rezeki. Adapun tanda mensyukuri Allah tu sudahlah jelaskan. Sebagaimana tersebut dalam ayat ke-13 di atas tadi, tuntutan Allah kepada keluarga Nabi Daud, yang bersyukur ialah dengan beramal. Bersyukur ni bukan sebut Alhamdulillah saja, dan dengan buat amalan ibadah. Dengan sembahyang, dengan bayar zakat. Bersyukur janganlah hanya sekadar di mulut saja. Sebagaimana telah diterangkan dalam catatan-catatan sejarah kesuburan tanah Sabak, ialah kerana adanya waduk atau bandungan air atau bekas yang kolam yang besar yang dikerjakan dengan bersungguh-sungguh oleh orang tua-tua yang telah terdahulu lah, tok nenek dikit dulu dah. Sehingga mereka telah mendapati pusaka yang sangat berharga. Selama pusaka yang membawa kesuburan itu masih dipelihara dengan baik, disiang, disisip mana yang kurang, disumbat mana yang bocor, selama itu pula kesuburan akan tak ada dah. Cempangnya tak boleh pecah ke apa. Dah dia buatlah. Negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun lah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Ada negeri yang baik dan Tuhan yang Maha Pengampun kepada penduduknya. Hujung ayat ke-15. Di sini kita melihat pertanda yang disebutkan di pangkat ayat. Selama nikmat Allah masih disyukuri dengan beramal dan berusaha dengan bekerja, selama itu pula negeri itu akan tetap baik. Apabila negeri telah aman dan baik, menguning padi di sawah, menghijau padi di ladang, mentimulah mengarang bunga terung ayun-ayunan, tebu menyentak ruas, lada membintang timur, maka dari penghasilan bumi timbullah kemakmuran. Kemakmuran, moga-moga mereka dari penghasilan bumi timbullah kemakmuran. Kemakmuran moga-moga menambah dekat diri kepada Tuhan. Maka segala dosa akan diampuni oleh Tuhan. Asal saja dalam segala gerak-geri hidup itu Tuhan tidaklah dilupakan. Maka mereka berpaling, pangkat ayat ke-16 surah Sahabat itulah. Mereka berpaling kerana mereka tidak lagi memegang petaruh sebagai dipesankan kepada keluarga Daud lah. Mereka tak ikutlah pesanan nenek moyang mereka. Itu bersyukur dengan bekerja. Kerja pemalas dah. I'malu ala Dawud syukra, bekerjalah hai keluarga Daud dengan bersyukur. Buat kerja, syukur pada Allah dah. Mereka telah berpaling kerana bersyukur hanya tinggal pada mulut saja. Bukan tak bersyukur, mulut kata Alhamdulillah dah. Tidak dalam bekerja, kerja malahan buat dah. Mula-mula sekali datanglah tikus-tikus menggeret, mengelubangi tembok bangunan yang dibina nenek moyang itu buat pembendung air. Telah ada bocor kecil-kecilan, tidak ada yang memperhatikan. Meskipun ada yang telah menampakkan bahaya itu, namun dia berdiam diri saja, malas lah. Macam kita lah ni lah. Bagi jauh ke lama, aku tak pandai dah. Buruh kau noreh, aku tak ada dah. Namun dia berdiam diri saja, tidak peduli. Lalu kami datangkan kepada mereka banjir yang menyapu segalanya. Dia banjir ke? Tak tampung lah. Empangnya pecah kan. Erti tibalah hujan lebat yang biasa, oleh kerana sangat lebatnya hujan dan keras alirannya, timbullah banjir. Tiba-tiba bangunan pusaka nenek moyang itu empangan tertanggul dan atau bendungan terkenal di negeri Sabak itu runtuhlah, dirombak oleh air dah. Dia besar sangat air. Macam kita, tempat kita lah dah.
Kalau hujan lebat kat, dia akan lepas air, banjir lah setepak tu tak. Tapi, tidaklah seteruk runtuh empangnya tu kan. Gitu lah. Ni pun kalau runtuh empangnya, jadi macam negeri Sabak kan. Apatah lagi kerana telah terdapat berapa lubang kecil ditembus di wak lubang oleh tikus lah. Dari lubang kecil itulah air simpanan membocor ditekan oleh air yang menggelora dari atas menghimpinya. Sehingga runtuhlah bendungan itu dan hancur lebur. Maka setelah hujan teduh, berhenti hujan, banjir telah habis, kelihatanlah bahawa kebun di kanan dan kebun di kiri kota itu telah hancur lebur menjadi tumpukan dari batu-batu. Dan kami ganti kedua kebun mereka itu dengan hasil buah yang pahit. Boleh. Bukan tak ada rasa, ada juga tapi tak subur dah. Dua hal yang menyebabkan tanah jadi berubah keadaannya dari subur menjadi kering gersang. Kedua, bunga tanah yang lama telah hanyut juga jauh di bawah banjir. Dan ganti yang tiba kemudian ialah hanyutan pasir dan batu-batu dari gunung-gunung. Sehingga walaupun tanah kebun yang dahulunya masih di sana juga, tanah tak ada situ, namun keadaan sudah berubah lah. Meskipun masih ada sisa-sisa pohon yang lama, pokok-pokok lama dan nama hasil buahnya tidaklah manis seperti dahulu lagi, melainkan telah pahit. Dan semacam pohon cemara dan sedikit pohon bidara, ujuk ayat ke-16. Kita maklum bahawa pohon cemara yang hanya dikenal lurus tumbuhnya ke atas, daunnya halus-halus dan timbul bunyinya jika ditiup angin. Enaknya hanya buat dilihat saja, namun tidak akan memberikan hasil rezeki untuk hidup, untuk makan tak boleh. Bidara pun demikian pula, batangnya rimba, buahnya yang diharapkan tidak ada. Seketika menafsirkan ayat ini, teringatlah saya dah, Dr. Hamka ni pengalaman sendiri ketika mengerjakan ibadah haji. Pada tahun 1394 Hijrah, Desember 1974, di pertengahan Zulqaidah, perjalanan dari Jeddah terlebih dahulu dilakukan ziarah ke Masjid Rasul di Madinah. Nak pergi Mekah ke apa, pergi ke ziarah Madinah dulu lah. Kalau awal lah. Setelah seminggu di Madinah, turunlah hujan agak lebat, kurang dari setengah jam dah. Lebat tapi setengah jam dah dulu dah. Dan situ dah. Tetapi perjalanan kami ke Mekah diundurkan dah. Kerana jalan di antara Madinah dengan Badar terjadi kerosakan kerana banjir semalam. Hujan lebat sampai punah jalan dah. Setelah 2 hari tertahan, barulah perjalanan dapat diteruskan semula. Jalan raya model autobah yang sangat moden, buatan engineer luar negeri yang ahli, dibina dengan betung dan besi tulang. Jambatan-jambatan yang kokoh teguh dihanyutkan oleh banjir sehingga terpentang jauh dari tempatnya berdiri semula. Jadi asal-asal tu pas ke jalan tu buat dengan tar untuk mudah tu teralih lah. Pecah habis lah. Berapa jalan hilang tidak bertemu lagi bekasnya. Aspal yang bercampur semen hancur kembali jadi pasir tar lah kita kata dah. Padahal banjir itu tidak memakan waktu berapa jam, setengah jam je ada. Setelah banjir kering, bekerjalah orang yang siang dan malam beratus-ratus banyaknya memperbaiki dan menyusun jalan. Sementara di atas pada pasir yang luas itu, pakak beratus-ratus orang dia buat baiki jalan lah. Kerana waktu itu kebetulan musim haji, jangan sampai terhalang jemaah haji dalam rentetan ziarah ke Madinah dan naik haji ke Mekah. Jangan terganggu lah. Ketika melalui tempat itu akan menuju Mekah, teringatlah saya Sailul Arimina. Banjir yang menyapu habis segala-galanya di dalam ayat yang tengah kita tafsirkan ini. Kita kena banjir besar 2014 ke apa, kita nak fikir dah ayat Quran tersebut. Kisah Nabi Sahabat tu. Kita ambil lah pengajaran dan kita muhasabah diri dah untuk baiki diri. Jangan tengok orang lain cari bala tempat orang lain, Aceh lah, jahat lagi apa canggih. Untuk muhasabah diri sendiri boleh, tapi untuk mengumpat, untuk hina orang tak boleh, tak baik dah. Kita kalau berlaku tempat kita berlaku apa-apa, kita ambil lah iktibar dan ambil penjara. Bukan sekadar tinggal dosa saja, bahkan kemahiran buat jalan pun satu kewajipan, bukan sunat-sunat ni. Kemahiran menyelesaikan masalah banjir ke, terbatai banjir ke, dan pengurusan yang baik dalam menguruskan banjir adalah kewajipan sebagai pemimpin, sebagai rakyat, sebagai orang yang terlibat ni. Jadi kena selesai dengan baik. Jangan jadi malah nak jadi boh, nak tokai saja sehingga tak ada kemahiran untuk selesaikan masalah. Melihat hebatnya banjir, terasa-terasalah bahawa betapa pun hebat bangunan yang dibuat oleh manusia. Dianya hanyalah laksana gunung ganang. Gunung-gunung pasir yang dibuat oleh kanak-kanak sambil bermain-main di tepi pantai. Hebat setengah mana jalan pun. Teknologi canggih pun dia Allah nak suruh hacur lah. Tiba ombak digulung habis tak berbekah kali istana pasir lah di tepi pantai. Padahal jambatan dan jalan raya di Mekah, Madinah itu agaknya jauh lebih hebat dari bendungan Sa'd Ma'arib di Sabak.
Tak tahulah dia kata. Tak tahu jam dulu hebat tahu. Tapi dia rasa hebat ngata makin main kerah dah. Tiba kena hujan lebat pecah penggata dah. Demikianlah itu kami balasi atas mereka dari sebab apa yang mereka kafirkan itu. Pangkal ayat 17. Tadi di ayat 17. Tadi di ayat 15 telah diterangkan bahawa keadaan negeri sahabat itu ialah satu petanda. Tuhan telah memberikan ingat dalam 3 ayat berturut-turut ini. Petanda yang patut menjadi perhatian manusia di segala zaman. Asal saja nikmat Allah disyukuri dengan bekerja dan berusaha. Rezeki akan diberikan oleh Allah. Negeri akan subur dan dosa akan diampuni. Tetapi bila mana manusia tidak mensyukuri nikmat lagi, bahkan berganti-ganti dengan kufur kepada nikmat Allah, artinya dengan tidak berterima kasih kepada Tuhan, pastilah bala bencana akan menimpa mereka. Maka segala bala bencana itu tidaklah datang begitu saja. Kena bala gapa kita muhasabah diri. Melainkan mesti ada sebab kesalahan manusia itu sendiri untuk muhasabah diri sendiri. Sebab itu dilanjutkan ayat ditegaskan lagi, dan adakah kami akan membalasi kalau bukan untuk orang kafir. Ujung ayat 17. Balas-balas tu balas ni kena ada kekafiran. Kufur nikmat, kufur gapa macam-macam lah. Pertanyaan di hujung ayat ini bermakna istifham ingkarin. Pertanyaan yang berisi bantahan. Artinya dan tegasnya ialah bahawa Allah tidaklah menjatuhkan hukumnya sahaja kepada orang yang tidak bersalah. Kena bala ke apa? Bukan. Hukumnya tak ada sebab, ada sebab ni. Bencana yang menimpa diri manusia adalah kerana kekufuran manusia sendiri. Kemudian diperingatkanlah kembali kepada mereka itu nikmat Tuhan yang telah hilang kerana kesalahan mereka sendiri. Kena muhasabah diri sendirilah. Kena bala ke apa? Kena muhasabah diri sendiri. Dan telah kami jadikan di antara mereka dan di antara negeri-negeri yang kami limpahkan berkat kepadanya beberapa negeri yang nyata. Pangkal ayat ke-18. Negeri tempat asal mereka itu negeri sahabat itu terletak di negeri selatan Arab lah. Negeri Yaman gitu lah. Dalam ayat ini diterangkan Tuhan bahawa di antara negeri mereka itu iaitu sahabat dengan negeri yang diberi berkat oleh Tuhan. Dibangunkanlah Tuhan pula negeri-negeri yang berdekat-dekatan. Wahab bin Munabah menafsirkan bahawa negeri yang diberi berkat itu ialah negeri San'a. San'a kuasanya dalam negara Yaman lah ni tak. Jadi zaman kini jadi pusat dari pemerintahan Yaman lah. Ibu negara dia. Atau mengikut Wahab bin Munabah. Tapi Mujahid Qatadah Sa'id bin Jubair mentafsirkan bahawa negeri yang diberi berkat itu ialah Syam. Ada Syam ni, Syria ni. Dalam satu tafsiran dari Ibn Abbas dikatakannya bahawa negeri yang diberi berkat itulah Baitul Maqdis. Syam lah tak? Iaitu negeri yang subur dan makmur, cukup sandang, cukup pangan lah. Dah di Syria lah. Di Palestin. Dijelaskan dalam ayat ini bahawa di antara negeri mereka itu Sabak dengan negeri yang diberi berkat iaitu Syam atau Baitul Maqdis. Terdapat negeri-negeri yang nyata. Artinya tidaklah mereka perlu berjalan berhari-hari, berpekan-pekan baru mereka akan sampai ke satu tempat perhentiannya. Misalnya suatu wadi atau lembah. Di tengah pada pasir yang di sana didapati satu telaga sumber air. Lalu ada orang yang hidup di sana. Beberapa keluarga mengembalakan ternaknya yang dalam bahasa Arab disebut os. Apa panggil? Mata air lah tak? Bukan begitulah. Bahkan di bila mana mereka berjalan musafir meninggalkan kampung halamannya hendak menuju ke negeri yang diberkati oleh Allah itu. Sudah nyata dalam fikiran mereka dan dalam jangkauan kekuatan mereka bahawa nanti malam akan berhenti di kampung Anu. Besoknya lagi di kampung Anu boleh berhenti. Tempat perhentian lah. RNR lah. Artinya sudah ada kepastian yang nyata. Sebab negeri-negeri itu tidak berjauhan letaknya. Tidak sampai berhari-hari perjalanan baru sampai ke sebuah kampung atau sebuah negeri. Maksudnya tidak jauh sangat lah. RNR dengan RNR satu lagi ya. Dan kami tetapkanlah jarak perjalanan antara negeri-negeri itu. Artinya telah kami tentukan sekian-sekian batu jarak antara satu negeri dengan negeri yang berikutnya. Sehingga mudahlah bagi musafir memilih sendiri bila mereka berangkat dan bila mereka akan sampai di perhentian pertama, kedua, ketiga dan seterusnya RNR. Berjalanlah kamu padanya bermalam-malam atau bersiang-siang dalam keadaan aman. Hujung ke ayat 14. Para musafir boleh memilih sendiri terserah pada kesukaannya sendiri apakah dia akan berjalan pada malam hari atau berjalan pada waktu siang hari. Sebab waktu mana pun yang mereka tentukan mereka tidaklah akan khawatir akan bahaya, ada bahaya dalam perjalanan. Sebab di seluruh jalan yang dilalui itu terdapat keamanan. Perjalanan dilakukan bermalam-malam. Hari ialah jika pada musim panas. Kerana orang tidak akan tahan teriknya matahari di siang hari. Dulu jalan malam lah.
Misalnya dimulai perjalanan itu pada pukul 5 petang. Bolehlah berhentinya pada besoknya di tempat perhentian. Di negeri Anu di kampung Fulan pada pukul 7 pagi. Kerana lebih dari itu panas sudah sangat terik menyengat kepala. Boleh berhenti selama siang musim panas itu di perhentian tersebut. Dan tidak akan ada orang yang mengganggu atau mencuri kerana keadaan aman. Jika terjadi pada musim dingin, musim sejuk, lebih baik dilakukan perjalanan bersiang hari. Kerana meskipun bagaimana panasnya hari, namun panas matahari tidaklah akan menyengat kepala pada waktu musim sejuk. Bahkan badan terasa segar berjalan siang itu. Di malam hari kelak, berhenti di tempat perhentian sambil menyalakan api unggun. Buat menahan hembusan angin musim dingin yang kadang-kadang menembus sampai ke tulang. Maka jaranglah orang pada musim dingin, musim sejuk tu yang melakukan perjalanan di malam hari kerana tidak tahan kedinginan. Bahkan binatang, kenderaan, unta dan kuda pun tidak tahan sejuk pada waktu malam. Waalaikumsalam. Dalam ayat ini Tuhan membayangkan bagaimana kesenangan hidup mereka ketika mereka masih bersyukur. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Tanah yang subur dan Tuhan yang maha pengampun. Hidup senang, tanah subur, buah-buahan lebat, negeri sentosa, perjalanan aman. Tempat-tempat terpelihara, negeri-negeri putus berulas, tali bertali, jalan-jalan terselindung oleh pohon, bumi hijau oleh rumputnya. Buah-buahan tidak putus berganti musim, musafir tidak usah khawatir berjalan jauh. Tidak usah membawa perbekalan banyak-banyak kerana air mengalir dengan cukup disertai makanan yang mengenyangkan. Bila mana mereka berjalan bermalam-malam, pada siangnya mereka dapat beristirahat tidur siang. Jika mereka berjalan bersiang-siang, malamnya mereka tidur nyenyak berlepas lelah. Namun nikmat itu tidak juga mereka syukuri dengan sewajarnya. Malahan mereka menjadi bosan sebagaimana bosannya Bani Israel dengan makanan manna dan salwa di tengah padang tiah. Ini orang Yahudi ni, Bani Israel. Makanan berkat pun tak puas hati. Bosan cepat puas. Yang meskipun makanan yang ada itu enak sebenarnya, senang didapati, sedia selalu siap. Mereka ready made ni. Maka mereka jadi bosan kerana itu dan kerana itu jugalah jadi bosan jugalah. Panjang lagi kok kita ni. Sekat ni wallahu alam, panjang lagi kok. Kita berhenti sebelum kita syarah sampai ayat 18, ayat ke-9 kita berhenti wallahu alam. Subhanakallahumma hamdika subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.